Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini saya akan masuk kepada bab sirah tahun 5. Tajuk yang pertama yakni perkembangan agama Islam. Okey, di sini kita dalam bab ini perkembangan agama Islam diketengahkan melalui 5 sudut utama, yakni yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalat, dan yang kelima adalah kanun, yakni perundangan. Dan untuk hari ini kita akan sentuh perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Okey, di sini saya akan ketengahkan apa yang serba sedikit apa yang terdapat dalam perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Okey. Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan menerima pelbagai tekanan dan ancaman dan tidak mendapat sokongan orang ramai. Islam berkembang pesat setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Okey, hijrah Rasulullah ke Madinah bertujuan untuk menuntut keredaan Allah dan mengembangkan agama Islam. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduk lebih memahami selok-belok agama, khususnya kaum Yahudi. Pada awal dakwah Rasulullah, baginda menekankan perihal akidah. Akidah merupakan tunjang kepada agama Islam dan kekuatan umat. Akidah yang sahih dapat membantu manusia bersesuaian dengan fitrah manusia yang sejahtera, berhubung dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qadar dan qadar. Secara ringkasnya, perihal akidah adalah menyentuh kepada rukun iman yang enam rukun iman, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada apa lagi, hari kiamat, dan beriman kepada qadar dan qadar. Okey, jadi kita menyentuh ini sebenarnya telah dipelajari dalam subjek kafah tahun-tahun sebelum ni, yang mana pertama sekali beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qadar dan qadar. Banyaknya ulangan, perlunya ulangan untuk konsep penegasan. Okey, kita pergi kepada mula-mula sekali beriman kepada Allah. Okey, beriman kepada Allah. Okey, pertama-tama sekali, Rasulullah diutuskan untuk menyeru umat manusia agar percaya kepada Allah apabila kaumnya berpegang teguh dengan kepercayaan kepada agama nenek moyang mereka sebelum ini. Jadi datangnya Rasulullah adalah untuk membawa ajaran Islam, yakni mempercayai wujudnya Allah. Okay. Zaman ini, pada zaman Rasulullah sampaikan wahyu tu, pada zaman tu adalah zaman jahiliah, yang mana masyarakat ketika itu mengamalkan perkara-perkara jahil lah pada ketika itu. Jadi mereka menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah diletakkan di sekeliling Kaabah, dan berhala yang terbesar adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Pada peringkat awal dakwah, Rasulullah ditentang, dimaki, dihina, diancam. Walaupun sebelumnya sebenarnya kaum Arab ni sebelum ni sangat menyayangi Rasulullah sehingga menggelar Rasulullah itu sebagai Al-Amin. Okay. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah. Islam semakin mendapat sambutan apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah. Akhirnya pada tahun ke-8 Rasulullah Rasulullah telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada ancaman kecaman kafir Quraisy. Okay. Apabila berlakunya pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah yang berjumlah 360 jenis berhala. Antara berhala yang terkenal seperti yang saya sebut sebelum ni tadi adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan ada penambahan seperti Al-Manat, Yaghusu dan Ya'uqu. Okay. Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perkara syirik. Apabila perkara syirik ini bersihkan, maka berkembanglah agama Islam dan berlakulah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay.
Dari sudut kesan, apabila kita beriman kepada Allah, apa yang kita akan rasa, apa yang kita rasa sebagai individu, kita akan rasa adalah kita akan beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita akan sedaya upaya mencoba untuk mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, kita akan berfikiran positif, terbuka dan luas pandangan. Dan yang keempat, berani menegakkan kebenaran, insya-Allah. Okey. Kesan terhadap masyarakat pula bagaimana? Okay, apabila kita beriman kepada Allah, kita akan bebas daripada melakukan maksiat. Kita akan menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Yang ketiga, kita akan berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Dan yang keempat, perpaduan umat akan menjadi semakin kukuh. Okay, kesannya terhadap negara. Kalau kita beriman kepada Allah ni, bagaimana kesannya terhadap negara? Okay, kesannya, kita akan berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Yang ketiga, pemimpin sentiasa berurusan dan berfikir untuk memajukan negara dan pembangunan rakyatnya, insya-Allah. Dan yang keempat, membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran untuk membantu negara yang mundur. Itu dari segi konsep akidah, kepercayaan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Okay, seterusnya adalah keimanan kepada malaikat. Okay, siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang suci daripada dosa, yang dijadikan daripada cahaya. Antara malaikat yang sangat popular lah dalam kalangan kita adalah malaikat Jibril, yang merupakan perantaraan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Ini dah diceritakan pada tahun-tahun sebelum ini, kalau tak silap saya pada Kafah tahun 3. Para pelajar boleh rujuk. Okay. Kemudian, malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah apabila ada masalah ataupun ingin menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulullah. Kewajipan beriman kepada malaikat sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat. Nanti para pelajar boleh rujuk, ya. Okay. Keistimewaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk unik yang Allah ciptakan daripada cahaya. Kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Kejadian malaikat ini terlalu banyak percanggahan, jadi saya tak sentuh. Okay. Penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk ciptaannya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutuskan khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Antara tugas umum malaikat adalah mendoakan orang yang mukmin yang beribadah. Orang mukmin yang beribadah. Okay, bertasbih dan beribadah kepada Allah, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin, menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memohon supaya diampuni dosa orang-orang mukmin yang menuntut ilmu, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Ini kalau tak silap saya dalam topik tahun 4 ada disentuh dalam beberapa peperangan malaikat ada membantu umat Islam. Okay. Seterusnya kita pergi kepada beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, saya sentuh secara ringkas beriman kepada Nabi dan Rasul ni adalah kita percaya dan yakin bahawa ajaran yang mereka bawakan kepada kita itu adalah memang datangnya daripada Allah melalui beberapa wahyu. Sepertinya kita sentuh kepada kitab, antara kitab yang sering kali disentuh adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Dan kitab-kitab ni diturunkan secara ringkasnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan dalam bahasa Ibrani
diturunkan kepada kaum Bani Israel ataupun kaum Yahudi, dan isi kandungannya adalah berisi pengajaran dan bimbingan. Mengenai kitab Zabur pula diturunkan kepada Nabi Daud, diturunkan dalam bahasa Syriani kepada Bani Israel ataupun kaum Yahudi, dan isi kandungannya mengandungi kata-kata hikmah dan nasihat. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani, diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi, dan isi kandungannya mengandungi hukum-hukum khusus dan terbatas kepada Bani Israel sahaja. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang kita jadikan sebagai panduan hidup kita sekarang, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, dan diturunkan kepada bangsa Arab dan seluruh umat manusia termasuklah kita, dan isi kandungannya mengandungi syariat untuk kehidupan seluruh manusia. Syariat ni panduan untuk kita hidup di dunia dan di akhirat. Okay. Seterusnya, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat ni secara ringkasnya, kita yakin dan percaya bahawa hari akhirat itu pasti ada, dan segala pembalasan akan berlaku apabila kita semua dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Di situ kita akan ditunjukkan akan ditunjukkan apa yang baik, apa yang buruk yang pernah kita lakukan di dunia, dan insya-Allah kita sama-sama doa semoga syurga milik kita. Okey. Dan beriman kepada keadaan pula adalah kita meyakini apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita ni memang dah ditentukan di Lauh Mahfuz, memang dah perjalanannya begitu. Akan tetapi ada suatu konsep dalam keadaan ni yang mana kita boleh berusaha untuk mengubah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, insya-Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada salah dan silap mohon tegur. Assalamualaikum.